السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua. Dan pada malam ini insya-Allah saya mengambil kesempatan dalam beberapa minit ini untuk kita membincangkan satu perkara yang penting dalam agama, bahkan dia termasuk di dalam prinsip agama sehingga dia menjadi neraca sama ada kita bahagia atau tidak bahagia di akhirat kelak. Perkara yang saya maksudkan iaitulah berkaitan dengan ikhlas. Perkara yang berkaitan dengan ikhlas. Tuan-tuan, satu perkara yang semua kita sepakat, yang mana kehidupan kita di dunia ini adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, Al-Quran yang kita baca, semuanya mesti memaksudkan Allah Subhanahu wa taala. Jika itulah maksud kita dalam semua amalan yang kita lakukan, maka kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Adapun jika kita melakukan amal-amal ibadah, salat, puasa, zakat, sedekah tanpa kerana Allah, kita tidak akan mendapat apa-apa. Haba'an mansura. Amalan yang kita lakukan di akhirat akan menjadi debu yang berterbangan. Kerana itu saya sebut kepada tuan-tuan, antara perkara yang paling penting di dalam hidup ini adalah berusaha untuk memastikan semua ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan semua kepada satu perkara yang mana berkaitan dengan maksud ikhlas. Barangkali sebahagian kita telah tahu, tapi kita ambil sebagai ulang kaji. Adapun yang tak tahu, kita harap perkara yang dapat memberi kesedaran kepada kita semua. Tuan-tuan, ikhlas, perkataan ikhlas ni asal dari bahasa Arab, dan dia satu perkataan yang telah digunakan oleh orang Melayu seperti seolah-olah telah menjadi bahasa Melayu. Al-ikhlas, perkataan ikhlas dia diambil dari perkataan al-khalas. Apa maksud al-khalas? Orang Arab, kita kena tengok apa perkataan orang Arab. Orang Arab bila dia kata khalasa wa huwa khalith idza safa wa zala anhu ma yashubuhu, iaitulah apabila, ataupun orang Arab kata ikhlas, seorang yang khalis adalah apabila dia suci dan hilang dari dia apa-apa yang boleh mengotorkan kesucian dia itu. Itu maksud asal perkataan khalas. Demikian juga apabila orang Arab berkata, bila dia kata akhlasa ad-dina lillah, akhlasa ad-dina lillah, orang itu mengikhlaskan agama ataupun ibadah dia kepada Allah. Maksud dia melakukan ibadah, dia beragama kerana bertujuankan mendapat keredaan Allah dan meninggalkan sifat riya. Itu maksud ikhlas. Oleh yang demikian, ikhlas merujuk kepada sesuatu amalan yang dilakukan semata-mata hendakkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan maksud yang lain. Maksud yang lain yang dimaksudkan iaitulah barangkali mengharapkan pujian dari orang lain, barangkali mengharapkan orang suka dekat kita, seperti yang berlaku seperti sebahagian hari ini. Dunia hari ini dunia yang dia suka menunjuk-nunjuk. Dunia Facebook, dunia TikTok, dunia apa lagi Instagram, dia suka menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang ada orang dia suka menunjuk-nunjuk kebaikan dia kepada orang lain. Kita tak hukum semua orang, tetapi kalau dia tunjuk itu kerana supaya bertujuan orang suka kepada dia,
perkara itu telah dikotori, ikhlas dia telah dikotori. Dan Allah Subhanahu wa taala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah Taala itu satu Tuhan yang begitu mulia, dan Allah Taala tidak akan menerima sesuatu melainkan perkara itu juga mulia, murni kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, perkara ikhlas ini adalah satu perkara yang begitu penting, dan kita semua kena usaha betul-betul. Kita semua kena pastikan di dalam hidup kita ni jangan kita hilangkan ingatan kita perlu ikhlas. Dan ikhlas ini tidak akan datang di dalam diri kita secara tiba-tiba, melainkan dia perlu kepada mujahadah, dia perlu kepada perjuangan untuk mendapatkan niat ikhlas. Kadang-kadang setelah kita berjuang, kadang-kadang kita boleh ikhlas, kadang-kadang asalnya ikhlas, kemudian datang gangguan. Asalnya kita nak salat, kita ikhlas salat kerana Allah, tetapi ada orang tertentu datang dekat kita, dia hilang perasaan ikhlas, lalu dia seperti dia nak menunjuk kepada orang tu supaya orang tu kata kita ni baik dan seumpamanya. Maka perkara-perkara yang seperti itu merosakkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah yang kita sembah, ibadah yang kita sembah, bahkan kalau kita bercakap tentang niat, sebenarnya perkara niat yang paling penting sekali adalah memastikan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang kita lakukan adalah kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita perlu sembah Allah dalam bentuk ikhlas, semata-mata kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Salat yang kita lakukan kerana Allah, maksud dia apa? Iaitulah kita melakukan salat kerana kita hendak mendekatkan diri kepada Allah, dan kita nak Allah Ta'ala reda kita. Kita nak Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala reda kita, Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan kepada kita dan akan menolak sebarang keburukan daripada kita. Itulah tujuan kita melakukan ibadah ikhlas, kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala suruh. Amalan yang kita nak lakukan itu Allah Ta'ala suka, lalu kita buat. Amalan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk penyembahan diri kita kepada Allah. Salah satu bentuk kita menzahirkan kehinaan diri kita di hadapan Allah, dalam masa yang sama kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita buat. Kita nak Allah Taala sayang kita. Kita nak Allah Taala, kita ni dari kalangan hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah untuk kita faham, iaitulah kita katalah di tempat ni ada seorang kaya yang begitu hebat kekayaan dia, berbuat baik kepada ramai orang, lalu sudah tentulah fitrah manusia teringin nak rapat, nak dekat dengan orang tersebut. Betul tuan-tuan? Apa yang kita buat dengan orang tersebut? Kita akan buat perkara-perkara yang dia suka. Kalau kita ada kelebihan apa-apa, kita beri dekat dia, kita hadiah, kita beri dekat dia. Kita akan cuba untuk tarik hati dia supaya dia tengok kita baik, dia berkenan dengan kita boleh dekat dengan dia. Kalau kita ada masalah, dia akan bantu kita. Itu hubungan sesama makhluk. Akan tetapi hubungan dengan Allah lebih daripada itu lagi. Apabila kita sedar Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang begitu baik dengan kita, semua nikmat kebaikan yang kita perolehi pada hari ini adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tak pernah sama sekali minta kita bayar apa kelebihan yang dia kurniakan kepada kita. Dia terlampau baik. Sebab tu saya banyak kali sebut dalam kuliah-kuliah saya, kenapa kita, kalau seorang manusia buat baik kepada kita, kita terlampau perasaan sayang kita pergi dekat dia, sayang dekat dia. Tengok dia kalau dia bermasalah atau seumpamanya, kita rasa sebab. Tengok orang tu pun kita nak menangis dah. Tengok orang tu mengenangkan kebaikan dia, kita rasa Masya Allah, jiwa kita runtun dengan dia, jiwa kita sebab tengok dia betapa baik orang tersebut. Tetapi tuan-tuan, kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak ada perasaan yang sama? Berapa banyak salat yang kita tunaikan dalam sehari, tak ada satu perasaan pun kita menghadirkan perasaan kita sedang bermunajat, sedang merintih kepada satu zat yang selama ini dialah yang mengurniakan kebaikan kepada kita, dan dialah yang menolak keburukan daripada kita. Tapi kita tak rasa, kita salat fikiran kita melayang merata tempat. Sedarkah tuan-tuan, para fuqaha, ulama berbeza pandangan apa hukum khusyuk di dalam salat. Majoriti ulama berpandangan hukum khusyuk di dalam salat sunat.
manakala sebahagian, segelintir kecil dari kalangan ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berpandangan khusyuk di dalam salat hukum dia wajib. Siapa tak khusyuk dalam salat berdosa salat dia, sekalipun sah tetapi tetap berdosa. Itu pandangan Ibn Taymiyah dan beberapa ulama yang bersama dengan Ibn Taymiyah. Tetapi majoriti para ulama berpandangan khusyuk di dalam salat ni tak wajib, dia sunat. Sekalipun demikian, majoriti para ulama tidak memaksudkan kita cuai dan abai dari salat kita. Kenapa saya kata begitu? Bukti dia, para ulama terutamanya dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan, walaupun mereka kata khusyuk itu tidak wajib, tetapi mereka mengatakan sesiapa yang menunaikan salat, contoh maghrib yang kita tunaikan tadi, kita angkat takbir Allahu Akbar, dari bermula kita angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, sehinggalah kita memberi salam, tidak ada mana-mana bahagian di dalam salat kita, di dalam salat itu kita merasai kita sedang bermunajat dengan Allah. Kata para ulama mazhab Syafi'i, salat tersebut tidak sah. Dia sekurang-kurangnya mesti mana-mana bahagian dalam salat maghrib 3 rakaat tadi kita sedar kita sekarang ni sedang bermunajat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengadu mesti ada ingatan tu, mesti ada datang. Mereka tidak mewajibkan dari mula sampai akhir, tetapi dalam mana-mana bahagian salat mesti ada perasaan itu. Kalau tak ada perasaan, dia mari takbir Allahu Akbar, fikiran dia melayang keluar. Dia tak tahu berapa rakaat yang ditunaikan, ataupun dia tahu rakaat ditunaikan tetapi dia buat hanya sekadar memenuhi rutin. Itu tidak dinamakan sebagai ibadah. Kalau dia langsung tak ingat kepada Allah dalam salat dia 3 rakaat tadi, maka para ulama mazhab Syafi'i mengatakan salat yang ditunaikan seperti itu tidak sah. Perkara ni tak payah pergi kepada kitab-kitab yang besar. Bahkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i, para ulama telah menyebut perkara tersebut. Kerana itu tuan-tuan, kita kena sedar dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang telah ada golongan yang telah, kalau dibiarkan begitu saja, golongan ini akan memalingkan maksud umat Islam yang dituntut tujuan dia kepada Allah, dia akan palingkan kepada Nabi Muhammad. Ini kita kena hati-hati perkara ni. Kita bercakap tentang ikhlas. Saya nak sebut, mudah-mudahan tak panjang tentang perkara ni. Iaitulah di kalangan orang pada hari ini, kita pun tak tahu bagaimana sistem pengajian mereka. Tetapi ada kecenderungan seolah-olah nak bawa orang Islam ni fokus bulat terus kepada Nabi Muhammad. Apa-apa pun Nabi Muhammad, minta tolong kat Nabi Muhammad. Kita bukan tak bagi tawassul. Kita dah sebut dah, ulama ustaz-ustaz ni banyak kali dah sebut. Tawassul itu ada yang tawassul yang disepakati oleh kesemua para ulama, dia dibolehkan. Ada tawassul yang menjadi khilaf di kalangan ulama, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ramai dah ustaz yang beritahu. Tapi hari ini bukan sekadar tawassul, bahkan hari ini telah boleh. Hari ini ada dakwaan yang mengatakan boleh minta tolong terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut, kerana kita bercakap tentang ikhlas dengan Allah, saya nak sebut perkara ini. Tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuliakan Nabi dalam bentuk pengagungan yang hebat. Kerana itu para sahabat berebut air wuduk, bekas air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi ludah air liur. Sahabat berebut mengambil air liur Nabi, sapu-sapu kepada muka dan badan mereka, air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, sahabat yang memuliakan Nabi sebegitu rupa, mereka mustahil akan mensyirikkan Allah dengan Nabi. Mustahil. Sebab apa? Kerana sahabat yang sama, yang memuliakan Nabi, cium Nabi, sayang Nabi, ambil berkat dengan janggut Nabi, ambil berkat dengan rambut Nabi, ambil berkat dengan pakaian Nabi, ambil pakaian Nabi buat kain kafan. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pesan kepada anak murid dia, dia serahkan beberapa helai rambut ataupun janggut Nabi kepada anak murid dia. Dia kata, ini rambut Nabi, letakkan rambut ini di bawah lidah aku apabila aku meninggal. Anak murid dia kata, memang kami letak rambut ataupun janggut Nabi di bawah lidah Anas ibn Malik ketika dia dikebumikan, kerana dia minta buat begitu.
Tetapi sahabat yang begini, mereka sama sekali tidak akan mensyirikkan Allah dengan Nabi Muhammad. Kenapa saya kata begitu? Kerana sahabat yang memuliakan Nabi ini, mereka melihat Nabi itu manusia. Kemanusiaan Nabi itu mereka lihat. Apa maksud saya? Mereka melihat Nabi bersedih seperti mana orang lain bersedih. Ketika anak baginda Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Qibtiyah, meninggal waktu kecil. Waktu dikebumikan, Nabi teriak, keluar air mata, menangislah, keluar air mata. Abdul Rahman bin Auf pelik tengok Nabi menangis. Ya Rasulullah, kamu menangis dengan kematian anak kamu, wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdul Rahman, sesungguhnya ini adalah rahmah, adalah kasih sayang seorang kepada anak dia. Bila ada perasaan ni, dia akan turuti selepas itu tangisan. Akan tetapi kita tidak akan mengungkapkan apa-apa perkataan melainkan perkataan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana sahabat tengok Nabi juga bersedih. Dalam peperangan Uhud, sahabat melihat ni pecah mulut Nabi ni. Sehingga topi perang yang Nabi pakai, dia ada, kita kata macam apa? Saya tak tahu nak sebut apa. Tapi peperangan dahulu mereka pakai pelindung muka yang berbentuk besi yang bulat-bulat kan. Tak nak bagi, kadang-kadang kalau pedang ke apa yang selisih tak luka lah. Kalau kena senjata sikit-sikit itu tak mencederakan badan kerana ada besi yang bulat-bulat tu. Besi yang bulat-bulat tu Nabi kena hentak sehingga besi itu melekat dalam gusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdarah, patah gigi, berdarah. Sahabat tengok semua perkara ni. Sahabat Abu Bakar, sahabat tengok Nabi bimbang pada malam peperangan Al-Badar. Peperangan Badar, Nabi tengok, sahabat Abu Bakar tengok Rasulullah, sehingga Abu Bakar tenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, Allah akan tolong kita. Sahabat tengok sifat kemanusiaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, sahabat yang memuliakan Nabi, mereka tahu batas Nabi. Mereka tahu mereka memuliakan Nabi sebagai seorang Rasul utusan Allah. Dalam masa yang sama, mereka juga melihat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah pernah difitnah berzina. Siapa dia? Uthman ibn Affan. Difitnah berzina. Nabi tak boleh selesaikan masalah. Nabi pun kelang kabut. Nabi tanya pandangan kepada sahabat, apa yang aku nak buat? Tanya. Sehingga Ali, ketika Rasulullah tanya kepada Ali tentang Aisyah yang difitnah, Ali kata, wahai Rasulullah, perempuan selain daripada Aisyah ramai lagi duk ada. Duk kalau apa orang duk fitnah dia berzina, ceraikan dia, kahwin dengan orang lain. Itu pandangan Ali bin Abi Talib ketika berlaku fitnah tu. Ali tengok Rasulullah pun kelang kabut juga, ataupun kita kata Rasulullah pun terkesan juga dengan fitnah tersebut. Sehingga Rasulullah tak kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika kamu betul buat apa yang orang kata, bertaubat kepada Allah. Dan Allah, apabila orang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Aisyah dengar perkataan Rasulullah, terkejut Aisyah. Suami dia kata begitu. Semua ni saya nak cerita kepada tuan-tuan. Sahabat yang memuliakan Nabi, sahabat tahu dalam masa yang sama, sahabat yakin Rasulullah itu insan seperti mana manusia lain. Dia berbeza dengan suasana kita hari ini. Apabila digembar-gemburkan Rasulullah begini, Rasulullah begitu, ni hidup dalam realiti dunia kita hari ini. Kalau fokus sangat kepada Rasulullah, bimbang berlaku kesyirikan. Orang mengagungkan Rasulullah sehingga Rasulullah seperti berada setaraf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kalau betul mereka kata perkara itu diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagai contoh, ulama berbeza pandangan. Apa hukum seseorang bertawasul dengan berdoa dan bertawasul dengan Nabi? Contoh, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kurniakan kepadaku sekian-sekian. Sekarang kita nak tanya, orang yang duk kempen suruh bertawasul, kita nak tanya, setuju tak kalau kita kata ulama berbeza pandangan? Kalau mereka kata ulama tak berbeza pandangan, mereka tipu. Para ulama berbeza pandangan. Para ulama berbeza pandangan. Apabila ulama berbeza pandangan, kita hidup di zaman masyarakat jahil banyak berbanding orang yang alim.
tinggalkan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, kerana zaman kita ni zaman bahaya. Pergi kepada perkara ajaran agama yang disepakati oleh semua para ulama. Selamatkan umat. Bukan kerana nak menangkan grup kita. Kita balik daripada Yaman, kita suka puja Nabi demikian. Kita tak nafikan seorang alim bila dia memuji Nabi dan memuliakan Nabi, kalau dia betul-betul alim, dia tak akan melakukan kesyirikan. Tetapi apa jaminan kita kalau kita memuliakan Nabi lebih pada tahap yang dibenarkan oleh syarak, atas alasan terlampau cinta kepada Rasulullah? Apa jaminan orang ramai selamat dari tersilap dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi oleh kerana itu, berhati-hati dalam berdakwah kepada orang ramai. Berikan penekanan dakwah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk lain. Tuan-tuan, di dalam ibadah kita, di dalam azan yang dilaungkan, berapa bahagian yang diberi untuk Nabi Muhammad? Berapa bahagian? Hanya 2 ungkapan saja untuk Nabi Muhammad, iaitulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun lafaz azan yang lain semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali kita sebut takbir Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita laung takbir 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 6 ungkapan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ke-7, ungkapan ke-8 baru untuk Nabi Muhammad. Kemudian hayya 'alas salah, mari menunaikan salat. Untuk siapa tunaikan salat? Untuk Rasulullah? Tak, untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, untuk Nabi Muhammad? Tak, Allah Subhanahu wa taala, memperolehi syurga Allah di akhirat kelak. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, diulang lagi takbir sampai 6 kali takbir dalam azan. Akhir sekali la ilaha illallah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan azan tu hanya 2 saja untuk Nabi Muhammad, bakinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok salat. Kita memulakan salat Allahu akbar. Seluruh perbuatan salat dibulatkan mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Nabi Muhammad di mana? Hanya selawat saja, 1 juzuk ungkapan saja di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kemudian ada selawat di hujungnya. Salam kepada Nabi Muhammad, iaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan. Maknanya kita beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bagi tahu Allah Taala memiliki malaikat yang sayyahun, yang sentiasa berada di atas muka bumi ini mencari ataupun menyampaikan salam dari umat aku kepada aku. Maknanya ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ada malaikat yang menyampaikan kiriman salam kita kepada Nabi Muhammad di dalam kubur baginda. Kemudian di hujungnya kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu pula, tuan-tuan, permohonan kepada Allah. Ini kita nak kena faham ni selawat. Sekarang ni isu selawat pun saya ingat menjadi-jadi di hujung sekarang ni, di mutaakhirin ni. Menjadi-jadi isu selawat ni. Selawat ni apa maksud? Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud Allahumma salli ala Muhammad? Kita minta kepada Allah supaya buat apa? Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita minta dekat Nabi, minta dekat Allah supaya Allah Taala memberi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok semua syariat Islam, ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, semuanya mengisyaratkan ataupun semuanya menunjukkan dengan jelas orang Islam dalam hidup dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ialah yang lebih penting dari segala-galanya, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah segala-galanya. Allah tujuan kita, bukan Nabi Muhammad. Allah tujuan kita, Allah yang kita hendak dalam hidup kita ni, bukan yang lain, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri dia kepada kita
di dalam Al-Quran. Nak kenal Allah, baca Al-Quran. Nak kenal Allah, hadir kuliah tafsir. Baca Al-Quran, bagi faham. Allah Ta'ala perkenalkan kita terhadap diri dia di dalam Al-Quran. Mula-mula sekali apa dia? Iaitulah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Lebih kurang begitu maksud dia. Allah Ta'ala perkenalkan diri kita mula-mula sekali. Dia habaq kat kita, dia Rahman, belas kasihan, mencurahkan kasih sayang kepada hamba dia. Itu Rahman. Rahim, maknanya Rahman, dia mencurahkan belas kasihan, kasih sayang, kelembutan kepada semua makhluk tanpa kira siapa orang tu. Siapa makhluk tu? Sama ada dia manusia, sama ada dia haiwan, sama ada dia tumbuhan, sama ada dia Muslim, sama ada dia kafir. Allah Ta'ala beri semua keperluan mereka hidup di dunia ni. Kita pernah minta tak kebanyakan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Kita tak pernah minta, tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ada orang kata, Ustaz, saya tak minta pun, Allah Ta'ala yang bagi saya duduk. Dia tak rasa beruntung Allah Ta'ala beri peluang dia hidup. Kerana dia tak tahu kehidupan dia sebenarnya, kehidupan yang sebenar adalah di mana. Tuan-tuan, beruntung Allah Ta'ala pilih kita untuk hidup. Kerana Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk memperolehi syurga. Yang mana syurga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Satu nikmat yang tak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Barangkali kita boleh, kalau kita nak teringin syurga, barangkali lah boleh kot nak datang rasa teringin nak syurga. Cuba tuan-tuan duduk seorang-seorang, tuan-tuan nak apa? Teringin nak apa? Cuba berangan tengok. Semua teringin tu diperolehi di syurga. Hebat ke tak hebat, tuan-tuan? Sehingga orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga diberikan kepada dia ad-dunya wa mislaha ma'aha. Dia dapat dunia dan satu lagi dunia yang seumpama dengan. Maknanya dia dapat 2 kali dunia. Orang yang paling akhir masuk syurga. Ya Allah, apa ni? Nikmat apa ni yang Allah Ta'ala? Maknanya orang yang Allah Ta'ala pilih untuk hidup di dunia, dia diberi peluang untuk hambat nak dapat nikmat tu. Tak merasai ini satu keberuntungan. Kalau fikiran kita adalah akhirat, kita akan rasa betapa beruntungnya peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kerana itu dalam doa Nabi SAW ajak kita perkara ni. Iaitulah doa yang diajar sahabat bagi tahu Nabi biasanya akan membaca doa ini. Iaitulah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Itu dia. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami ini, keinginan kami hanya dunia saja. Kemuncak keinginan paling besar sekali yang kami nak dunia saja. Jangan jadikan kami dari kalangan orang seperti itu. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan ilmu maklumat kami ni hanya pada dunia saja. Ya Allah, dunia ni hebat, nikmat hebat, tengok orang kaya, ya Allah, beruntungnya dia. Dia dok rasa begitu. Ni sedap bangun daripada tidur. Kehidupan kita di akhirat. Orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala beri kepada dia 2 dunia. Hang tengok kekayaan manusia di dunia ni, berapa sangat kekayaan dia. 2 kali dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan naik kereta Ferrari, sekarang kereta paling mahal apa? Ferrari. Tak ada Ferrari, tak ada nilai di syurga. Terbang, tuan-tuan. Nikmat yang
Tak tahu nak beri. Allah Ta'ala nak berikan kepada orang tersebut. Sehingga orang yang paling akhir itu dikata, ya wahai Tuhan, kamu bergurau dengan aku, bagi 2 kali dunia. Allah Ta'ala kata nak beri. Ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Nikmat dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu tuan-tuan, matlamat kita, tujuan kita dalam hidup adalah mendapat syurga Allah, mendapat keredaan Allah, dan akhirnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu penting berusaha untuk ikhlas kepada Allah. Tengok dalam surat ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perkenalkan diri dia kepada kita, dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita perkenalkan Allah kepada anak-anak kita, perkenalkan Ar-Rahman Ar-Rahim dulu kepada anak-anak kita. Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian masuk ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian adalah milik Allah. Siapa dia Allah tu? Dahlah dia pengasih dan penyayang. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb kepada sekalian alam. Rabb ni tuan-tuan, satu ungkapan yang nak beritahu Tuhan ni memiliki segala kehebatan. Itu Rabb. Tuhan yang memiliki segala kehebatan. Apa dia kehebatan? Pencipta, dialah pencipta. Pemilik, dialah memiliki segala-galanya. Dialah menguruskan semua perkara. Pemberi rezeki, dialah yang memberi rezeki kepada setiap makhluk dia. Dialah yang memastikan kebaikan dan keburukan kepada setiap perkara. Dialah yang menghidup dan mematikan. Semua sifat-sifat hebat ni masuk di bawah rumah Rabb, masuk di bawah nama Rabb, masuk di bawah sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang hebat-hebat ni masuk di bawah payung Rabb. Kalau kita nak kenal lah, kalau kita nak kenal antara rububiyah, uluhiyah dan seumpamanya. Biasanya kalau kita betul-betul sedar nama Rabb ni, dia menyebabkan seorang hamba tu akan jadi takut. Bila dia dengar Tuhan ni, dia sifat dia Rabb, biasanya menyebabkan manusia ni dia akan takut. Kerana itu tak nak bagi manusia ni berterusan dalam keadaan takut. Datang pula ayat selepas tu, apa dia? Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya jangan manusia ini berputus asa, pakailah kita ni, Tuhan yang menciptakan kita ini dia Rabb. Bila dia betul-betul faham, dia jadi gerun, dia jadi takut. Tak nak bagi dia putus asa. Habis kita ni, habis. Tak nak bagi begitu. Lalu datang balik, Allah Ta'ala perkenalkan balik. Seolah Allah Ta'ala kenalkan diri dia kepada kita balik. Aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun Ar-Rahman Ar-Rahim telah disebut pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah seperti sebahagian para ulama tafsir kita, kenapa berlaku pengulangan begitu? Sepatutnya buat apa nak ulang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim diulang lagi sekali kerana ada perkataan Rabb. Rabb itu menggambarkan begitu agung dan begitu gagah perkasa. Tuhan yang boleh membalas hamba dia pada bila-bila masa yang dia kehendaki. Itu Rabb. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu balik kat kita, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan berikutnya. Yang penting Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia perkenalkan diri dia dalam bentuk yang begitu indah, supaya kita segera sedar mengharapkan keredaan dan sentiasa berusaha memperolehi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antara perkara yang besar dalam hidup kita adalah berusaha ingat kepada Allah dan sedar kita ini hamba, bukan tuan. Bila hamba, dia kena khudu', tadhallul, dia kena rendah diri, dia kena menghina diri dia di hadapan Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Penghinaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan, kita masuk masjid, datang ke masjid, kita perlu ada sifat seorang hamba yang datang ke masjid.
Cuba kita tengok datang ke masjid. Apa tujuan kita datang ke masjid? Iaitulah kita hendak menunaikan salat. Kenapa kita menunaikan salat? Salat adalah tempat kita merintih kepada Tuhan kita. Tempat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Merintih, berdoa, mengharapkan pemeliharaan dari Allah, mengharapkan Allah taala itu redha kita. Lalu bila masuk, kerana itu dia masuk ke dalam masjid ada adab. Tak boleh saling tengking menengking di dalam masjid. Tak boleh berkelahi di dalam masjid. Masuk dengan rasa rendah diri. Lalu bila kita masuk ke dalam masjid, kita membaca doa. Antara doa masuk ke dalam masjid iaitulah bismillah. Kita baca bismillah. Kita berselawat ke atas Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita doa, Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untuk aku, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, bukalah untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Ya, maksudnya pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu belas kasihan. Mana Allah Ta'ala tengok kita tu penglihatan yang belas dan kasihan kepada kita, kerana kita merendahkan diri. Minta Allah Ta'ala belas kita. Lalu di dalam masjid tempat seseorang yang buang keegoan diri dia masuk dalam masjid. Kerana masjid ini rumah Allah, bukan tempat untuk mengagungkan diri sendiri, bukan tempat untuk angkuh, tempat untuk merendahkan diri. Kerana kita masuk di dalam rumah Allah. Kemudian masuk masjid adabnya, jangan terus duduk. Sebaliknya salat terlebih dahulu. Salat tahiyatul masjid. Ada peraturan dia. Bila dilaungkan iqamah, la salata illa al-maktubah, Nabi kata. Bila dilaungkan iqamat, tidak ada lagi salat-salat sunat melainkan salat fardu. Maka setiap orang yang sedang menunaikan salat fardu, dia kena berhenti dari menunaikan salat fardu kerana telah diiqamatkan. Maka dia pergi masuk dalam saf untuk mendirikan salat. Bila dia berdiri menghadap kiblat, kita kena datangkan ingatan kita. Kita sekarang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila kita takbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah memerhatikan kita. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan kepada kita, apabila seseorang hamba di dalam salat membaca Al-Fatihah, apabila dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab perkataan kita tu. Bacaan kita tu Allah Ta'ala jawab. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, Hamadani abdi, hamba aku yang ini memuji aku. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala jawab, hamba aku yang ini memuja aku. Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala jawab, Majjadani abdi, hamba aku yang ini mengagungkan aku. Bila kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala jawab, Hadza baini wa baina abdi. Di sini antara aku dengan hamba aku. Wa li abdi ma sa'al. Untuk hamba aku nak beri apa-apa yang dia minta. Lalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami. Maksudnya kekalkanlah kami di atas jalan yang lurus, yakni di atas jalan yang Allah Ta'ala rida, jauh dari syubhah, jauh dari syahwah, jauh dari syubhah, jauh dari syahwah. Kerana manusia ni dia terseleweng dari jalan Allah dengan dua fitnah ni, dua masalah ni, dua punca ni. Apa dia? Syahwah dan syubhah. Syahwah, keinginan diri. Kita ni nak macam-macam. Nak bersenang-senangan, nak bersedap-sedapan, nak bermalas-malasan, tu semua perasaan kita. Nak lawan orang, ada berbezalah manusia ni. Ada manusia yang Allah Ta'ala, yang dalam perasaan dia kerja ni nak keling orang. Ada orang macam tu, kan? Ada orang dia tak jenis macam tu, tapi dia jenis riak, dia nak orang puji dia, macam-macam. Jadi perkara itu termasuk dalam fitnah syahwah. Fitnah syahwah, tak ada jalan untuk selamat daripada fitnah syahwah melainkan dengan mujahadatun nafs. Lawan kehendak diri.
Kena lawan. Itu tak ada siapa boleh tolong, melainkan kita sendiri yang kena lawan. Itu syahwah. Syahwah kalau tak kawal, kita akan terjebak dalam melakukan maksiat kerana keinginan. Satu lagi fitnah, iaitulah syubhah. Syubhah ni kita boleh terjemah kesamaran, tak jelas. Itu syubhah. Syubhah, cara nak lawan syubhah mesti dengan ilmu, mesti kena menuntut ilmu, kena belajar, kena faham Al-Quran, kena faham hadis. Tak ada jalan lain. Kalau tak belajar untuk berhadapan dengan syubhah, kalau kita tak belajar, kita akan biar kita dalam keadaan jahil, maka kita akan terjebak dalam kesalahan apa tuan-tuan? Kesalahan bid'ah. Kesalahan bid'ah. Kerana bid'ah itu berlaku disebabkan ada kesamaran pada pelaku. Bid'ah, inilah baik. Kan? Sebab apa berlaku perkara itu? Kerana syubhah, ada kesamaran. Dia memerlukan ilmu. Jadi kita minta dalam doa. Termasuk juga dalam kandungan makna ihdinas siratal mustaqim, iaitulah kita meminta supaya Allah Ta'ala kekalkan kita di atas jalan agama. Salah satu ajaran agama yang penting iaitulah memastikan kita ikhlas, menjadikan kita ini termasuk dalam kalangan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, untuk mendapat ikhlas kepada Allah, untuk merasai, untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara perkara yang perlu kita jaga betul-betul adalah salat 5 waktu. Jaga betul-betul. Jaga bukan makna sekadar buat, tapi kita kena usaha dalam salat tu kita hadirkan ingatan, aku salat ni kerana aku nak sembah Allah. Allah melihat aku. Allah itu pula kalau kita buat lebih kurang, dia tak teringinkan salat kita, dia tak memerlukan salat. Dia tak perlu manusia hajat, dia tak perlu manusia sembah, dia tak perlu. Allah ghaniyun 'anna, tak perlu pada kita. Dia beri peluang kepada kita untuk dia beri kasih sayang dia kepada kita. Kemuncak kasih sayang adalah masuk ke dalam syurga. Jadi kita sebenarnya mengharapkan dia. Kita sebenarnya mengharapkan dia. Kita memerlukan dia sangat-sangat. Lalu kita kena hadirkan ingatan itu. Jangan kita fikiran kita pergi ke arah lain. Kadang-kadang kita masyarakat kita, satu ketika kita dipalingkan kepada perkara yang tak utama, ataupun kita berlebih-lebihan berkelahi perkara yang bukan utama. Apa maksud saya? Kalau kita bercakap tentang niat, masyarakat kita satu ketika dia berkelahi bab lafaz, nak lafaz ke tak nak lafaz. Kena ada huraian tentang perkara tu, tapi kita agak melampau. Tak ada benda lain sembang bab niat, melainkan berkelahi bab nak usolli ke tak nak usolli. Berkelahi, lama sangat berkelahi tu. Perkara tu perlu penerangan tapi lama sangat. Lalu kita mengabaikan satu bahagian yang lebih besar di dalam Islam ni, iaitulah ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kadang-kadang kita jumpa orang, dia sayang kepada sunnah, dia menunaikan salat, bersih daripada sifat-sifat bid'ah, ciri-ciri bid'ah, tak bersih. Sama ada perkara bid'ah itu perkara yang disepakati oleh ulama, dia tak buat bid'ah tu, tentu dah dia tak buat. Termasuk juga dia selamat, solat dia bersih dari bid'ah yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata bid'ah, ada ulama kata tak bid'ah. Dia bersih semua tu. Dia buat betul-betul macam salat Nabi Muhammad pada luaran salat. Tetapi dia masuk masjid dengan keangkuhan. Tak ada ustaz main mengajak kat masjid dia, melainkan semua dia nak test belaka. Tengok ustaz ni reti ke tak reti. Macam dia reti kan. Ada masalah dengan jiran tetangga. Ya Allah, tak ada orang paling jahat melainkan dia. Mengata orang, menyakiti hati orang, dia paling teruk sekali. Tapi bab salat, subhanallah, bersih, tak ada apa-apa bid'ah. Kenapa? Kita bimbang perkara itu berlaku disebabkan kita tidak balance. Dakwah kita tidak seimbang. Kita terlajak dalam satu perkara sehingga lebih daripada keperluan. Sedangkan agama tak beri begitu. Tuan-tuan,
kenal Allah, mengenali Allah. Kalau terlajak bab takut, rosak manusia. Iaitulah dia jadi putus asa, dia jadi lahirnya khawarij. Khawarij itu kenapa? Kerana terlampau takut. Terlampau takutkan neraka, melupakan syurga, melahirkan golongan khawarij. Kenapa khawarij itu jadi khawarij, firqah yang sesat? Kerana takutkan neraka, jadi sesat dia. Kalau kita terlampau memberi fokus kepada syurga, melupakan azab, sesat juga. Jadi golongan murjiah, kita ni buat maksiat tak mana pun kita setara dengan Abu Bakar. Dia jadi tak apa, buat maksiat pun Allah Ta'ala ampun kita. Itu masalah juga. Itu dalam beriman kepada syurga dan neraka. Kalau tak balance, tak seimbang, menyeleweng. Sama juga dalam semua persoalan agama. Kalau kita tak seimbang dalam persoalan niat, maka kita akan terseleweng. Kita boleh berkelahi, tetapi kita tidak dapat tujuan utama niat disyariatkan di dalam agama. Kerana itu tujuan para ustaz bagi seimbang, memberi keseimbangan ini, supaya manusia itu duduk di atas landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, fokuskan. Saya kalau balik daripada kuliah ni, kalau tuan-tuan dapat ingat, berikan tumpuan setiap kali kita menunaikan salat, hadirkan ingatan kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menghadap kita. Nabi SAW menyebut, sentiasalah Allah Ta'ala itu menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang menunaikan salat selagi mana dia tidak berpaling. Selama mana dia tidak berpaling, boleh membawa dua maksud. Sama ada berpaling pada makna yang zahir, iaitu dia paling duk kali duk tengok tempat lain, sibuk dengan urusan lain. Bila dia berpaling begitu, Allah Ta'ala akan tinggalkan dia. Allah Ta'ala tidak memandang, menghadapkan wajahnya kepada kita lagi. Boleh juga difahami, selama mana dia tidak berpaling, iaitu berpaling dari mengingati dia sekarang sedang menghadap Allah. Tuan-tuan, kita kalau ada orang kita sembang dengan dia tak mau sembang kita tuan-tuan rasa apa? Biar pergi gahang, biar aku sembang orang lain. Kita yang makhluk hina pun marah kalau orang kita sembang dengan mereka tak sembang dengan kita. Dia mari kat kita macam-macam nak sembang dengan kita, tiba-tiba dia buat lebih kurang dengan kita. Kita pun marah kan? Hang ni nak sembang aku tak? Nak jumpa aku ke nak jumpa siapa? Bagaimana seorang hamba dia menghadap dia masuk dalam solat, tujuan asalnya nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hati dia ingat rumah, ingat tempat kerja, ingat itu. Tuan-tuan, rasa Allah Ta'ala nak tengok dia? Tak. Jadi kita kena ingat perkara itu. Bahkan sebenarnya pensyariatan Nabi ajak salat itu telah cukup untuk kita ingat Allah. Maksud saya begini, kita untuk memastikan bermula takbiratul ihram sampai salam kita ingat Allah tanpa lupa, susahlah manusia ni. Rasa macam tak mampu untuk kita dapat kedudukan itu. Tetapi cuba tuan-tuan tengok, bila kita salat kita bermula dengan takbir, baca Al-Fatihah, kadang-kadang kita dapat beri tumpuan pada bacaan kita, kadang-kadang kita tak dapat beri tumpuan. Tetapi bila habis bila kita nak rokok, apa lafaz yang kita ungkapkan? Takbir. Allahu Akbar. Lafaz takbir ketika rokok itu seperti dia kayu pukul, memukul orang yang lalai di dalam salat. Soal dia ketuk kita, hang ni sedang menghadap Tuhan yang mana Tuhan itu akbar, paling besar dari segala-galanya. Tuhan itu hang sedang menghadap Tuhan yang paling besar. Kemudian bila kita rokok, subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Bukankah kita ni tuan-tuan, kita suka kepada orang-orang, kalau kita cakap perhubungan manusia, kita suka kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat sempurna. Kalau kita nak cari pemimpin, dah tentu kita akan cari pemimpin yang pemurah, yang baik hati. Betul tak tuan-tuan? Yang pandai. Kalau kita nak ikut ustaz, kita kena cari ustaz yang pada kita, ustaz ni alim. Kalau ustaz duk merapu, duk ceramah, takkan kita nak ikut. Kita membodohkan diri kita sendiri.
Kita nak ikut ustaz-ustaz yang cakap, bila dia cakap ada beri manfaat kepada diri kita, bukan hanya sekadar nak gelak ketawa dalam masjid. Itu sifat manusia. Kita nak cari orang-orang yang sempurna sifat dia. Bila kita jumpa pemimpin, ustaz yang kita nak ikut, orang alim, kita seronok, ustaz aku alim. Tak percaya tuan tengok. Siapa pun, mana-mana ustaz pun, kalau kita jumpa anak murid dia akan kata ustaz dia paling alim. Betul tak tuan-tuan? Sebab manusia ni dia akan suka ikut orang yang sempurna. Tetapi ketika kita rokok, subhana rabbiyal azim, kenapa perasaan tu kita tak rasa? Tuhan yang kita sedang sembah ini Tuhan yang maha agung, yang kita amat patut menjadi hamba kepada dia. Amat patut sangat menjadi hamba kepada dia. Kenapa kita tak merasai keagungan Allah? Lalu bila kita merasa keagungan Allah, kita rasa beruntungnya kita menyembah Tuhan yang maha agung. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang maha agung. Kemudian kita berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah boleh dua maksud sekurang-kurangnya. Salah satunya, Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Tetapi perkataan sami' boleh juga membawa maksud penuhi atau memakbulkan. Seperti mana orang Arab, kalau ketua beri arahan kepada orang bawahan, if'al hadha wa sebagai contohlah, buat benda ni, buat benda tu. Pengikut tu dia akan jawab dengan perkataan sam'an wa ta'atan. Sam'an maksudnya kami dengar. Apa maksud? Kami dengar dan kami taat. Maksudnya kami penuhi arahan tersebut. Jadi bila kita sami Allahu liman hamidah, boleh juga membawa maksud Allah akan memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Kerana itu kita puji Allah Ta'ala. Lalu kita puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azan insya-Allah tuan-tuan, saya ingat sekadar itu saja. Saya dimaklumkan tuan-tuan ada program lagi selepas ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.